Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to proceed or to continue with our previous chapter, still in chapter 4, which is today about the missionary government. So, jentera pentadbiran kerajaan lah. Okay, so in week 6, okay, we are going to continue or to study about the state government, or also known as kerajaan negeri. As we know, before this, Madam dah explain that we practice federation or federal forms of government, which means yang bermaksud kita ada dua set kerajaan, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Di dalam kerajaan negeri kita ada pula kerajaan tempatan, yang tu kamu semua akan belajar dengan lebih detail lagi semasa part 5. But as for today, you need to understand about the state government, kerajaan negeri. Okay, kalau kamu lihat tak lama lagi akan ada pilihan raya negeri. Macam itulah kerajaan negeri yang akan membentuk DUN. Okay, parlimen tidak terlibat ya. Okay, ataupun Dewan Rakyat tak terlibat. Ini Dewan Undangan Negeri. Okay, so this makes the state government, kerajaan negeri. Okay, so class, how many states we have in Malaysia? 13. Yes, 13. So it means that we have 13 state governments, okay, that yang mungkin berbeza parti politik pemerintahnya daripada federal government. So federal government ataupun kerajaan pusat di Putrajaya, siapakah parti pemerintah? Now. Pening dah, madam. Siapa? So our prime minister from what party? Barisan Nasional. Barisan Nasional, UMNO, kan? Okay. In state government, for example in Kelantan, what party govern the Kelantan state? PAS. Right? In Selangor? PKR. In Penang? DAP. How about in Pahang? UMNO. So kalau kamu lihat, ataupun Barisan Nasional kan. So kalau kamu lihat, federal government tidak semestinya sama dengan state government punya ruling party. So ini bermaksud state government dia ada autonomi ataupun kuasa sendiri untuk menentukan hala tuju pentadbiran negeri mereka selama mana tidak konflik dengan Federal Constitution ataupun federal lah. Okay. So, Artikel 70 seperti mana cakap tadi hari tu, Artikel 70 ni maksud perlembagaan, maknanya peruntukan dari perlembagaan. Dan apa itu perlembagaan? What is the Federal Constitution? It means perlembagaan itu adalah undang-undang yang paling tinggi dalam negara kita. So, undang-undang ni perlulah dihormati dan ditaati lah. Ingat kita punya rukun negara, keluhuran perlembagaan. Okay. Rulers sultan, okay, or yang di-Pertuan Negeri, of the state shall take precedence over all other person. So who is head of the state? Okay, kalau head of our country is yang di-Pertuan Agong, but in the state they have their own sultan. Okay, ada 9 negeri yang ada 9 sultan, tapi untuk negeri-negeri yang tidak ada sultan, kita panggil yang di-Pertua Negeri. How many negeri, okay, or do you know what negeri yang tidak ada sultan? Can you name it? Melaka. Lagi? Penang. Lagi? Sabah dan Sarawak. Okay, so kita panggil dia punya head of state is yang di-Pertua Negeri lah. Okay. Article 71, subsection 1, the federation shall guarantee the right of a ruler to succeed and to hold, enjoy and exercise the constitutional rights and privileges of a ruler of that state in accordance with the constitution of that state. Okay, jangan kita ingat federation je ada constitution. State pun dia ada constitution dia. Okay, kalau di peringkat atasan kita panggil perlembagaan persekutuan, di peringkat negeri dia ada perlembagaan negeri masing-masing. Okay. So, kerajaan kita mestilah menjamin hak, okay, pemerintah dalam negeri ni untuk memegang, okay, jawatan dan mengamalkan hak dan
keistimewaan sebagai pemerintah dalam satu-satu negeri berdasarkan kepada perlembagaan negeri itu. Okay, so seperti mana cakap tadi, head of state untuk Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, tapi head of state for the negeri, okay, yang mana cakap tadi, ianya adalah Sultan ataupun Yang di-Pertua. Clear or not, class? Yeah. Okay, so yang tu yang kita kena faham. Dia ada 9 raja ni, okay, dan 4 yang di-Pertua negeri ni kan. Dia akan rotate jawatan untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Okay, faham tak? Tapi it means only daripada 9 negeri itulah Yang di-Pertua negeri ni dia tidak akan jadi Yang di-Pertuan Agong lah. Okay, faham tak? Faham Dia akan rotate. Rotate ni maksudnya bergilir-gilir. Setiap 5 tahun dia akan tukar. Sekarang ni Yang di-Pertuan Agong kita datang daripada negeri mana? Pahang. Pahang. So siapa yang jadi ketua negeri Pahang pula? Pemangku Raja Pahang. Yes, Pemangku Raja Pahang. Okey, lepas ni siapa pula yang akan jadi Yang di-Pertuan Agong? Dia rotate dalam majlis raja-raja tu. Siapa? Sultan Perak. Perak, yes. Okay, so faham Artikel 72 subsection 1, the State Legislative Assembly ataupun dalam kurungan Dewan Undangan Negeri. So take note, State Legislative Assembly is in English, but in BM it's DUN. Dewan Undangan Negeri has the privileges. So, dia sama je sistem. Kalau dekat peringkat kebangsaan, kita ada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Tapi kalau di peringkat negeri, kita ada Sultan ataupun Yang di-Pertua negeri. And then kita ada Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Betul tak? And then di bawah Menteri Besar pun dia ada juga kabinet dia sendiri. Tapi kita tak panggil kabinet lah, kita panggil ESCO. Betul tak? Tapi kita macam tak terdedah sangat sebab kat negeri kan. Okay. Dan AM sendiri pun dia tak berapa sangat belajar. Cuma PAD 102 ni dia fokus kan. Okay. Alright. I hope you understand about the DUN. Boleh tak? DUN ni dia akan buat undang-undang di peringkat negeri. Alright. Okay. Okay. Article 73 subsection B, the legislator of a state. Okay. What is the meaning of legislator, class? What is the meaning of legislator? Don. Okey, apa tugas legislator daripada ayat dia tu? Legislating. Legislating tu maksud dia apa? Menggumpal undang-undang. Membuat undang-undang dalam negeri dia. Okay, may make laws for the whole or any part of that state. Buat undang-undang untuk negeri dia. Dewan Undangan Negeri. Kalau kita boleh buat orang kata lawatan muhibah lah ke mana? Kalau dekat Kelantan kat mana orang buat? Dekat mana? Siapa orang Kelantan kat sini? Siapa orang Kelantan? Ada orang Kelantan ke kelas ni? Ada. Darul Naim tu kat sebelah splash tu. Kat situlah YB ataupun DUN dia buat berjumpa dan bersidang macam persidangan parlimen tapi secara kecilan lah kat peringkat negeri Article 75, if any state law, this is very important is inconsistent with federal law, the federal law should prevail and the state law shall to the extent of the inconsistency be void. Okay, jika ada mana-mana undang-undang dalam kerajaan, dalam undang-undang di dalam peringkat negeri ni yang tidak sama dengan undang-undang di peringkat kerajaan pusat kat Putrajaya dekat parlimen tu, federal law should prevail. Federal law yang akan menang. And the state law yang tidak sama dengan kerajaan pusat punya law tu, sejauh mana dia tidak sama tu, dianggap terbatal. Okay, korang faham tak? Faham tak apa yang dia cakap ni? Ini badan besar, dia buat undang-undang. Ini badan kecil, dia buat undang-undang. Dia boleh buat undang-undang. So dia macam ada tugas masing-masing lah. Okay, so itu tugas tu contohnya elektrik, dekat federal boleh buat. Air, kerajaan negeri. Tetapi jika yang kerajaan negeri dibuat sesuatu yang menyalahi yang besar ni, boleh tak kita ikut yang ni? Tak boleh. Tak boleh. Contohnya macam ni, kita ni anak kita buat, mak ayah kita kata tak apalah, buatlah macam mana pun, tapi jangan sampai ayah tak suka. Kita pun buatlah apa-apa, kita buat apa-apa tiba-tiba sampai ayah kita tak suka. Jadi bila ayah tak suka, apa yang anak buat ni tak boleh diguna pakai. Itu maksud dia. Faham tak?
Faham. Okay. So mana kita nak tahu, madam? Apakah tugasan apakah tugas apa yang anak boleh buat, apa yang ayahnya boleh buat? Siapa tahu kat mana nak tengok? Siapa tahu kat mana nak tengok? Ya, tak lain tak bukan dalam perlembagaan. Okey, dalam perlembagaan dia ada satu buku yang sangat tebal, kamu carilah, kamu bacalah, langsung tak ada gambar peruntukan. So, dalam jadual ke-9, list ke-11 diceritakan tentang tugas-tugas ataupun ruang lingkup ataupun bidang kuasa di mana state ni boleh buat. Di mana anak ni boleh buat undang-undang. Contohnya, pasal agama, pasal air, pasal tanah. Ni pasal apa lagi? Benda yang agak tidak penting. Okay? Kalau kat kerajaan pusat, dia boleh buat pasal apa? Pasal keuangan, pasal currency, pasal kesihatan. Okay? So, jadual ke-10 part 1 pula, capitation grants and sources of revenue assigned to states. Okay. Ayah tadi, dia akan kira berapa bilangan anak dia akan bagi duit. Itu maksudnya capitation grant tu. Capitation grant bermaksud akan ada grant daripada kerajaan pusat diberi pada kerajaan negeri untuk bantu kerajaan negeri membangun. Faham tak kelas? Faham ke tak? Dan kerajaan negeri dia ada hak untuk generate revenue dia. Okey, contohnya dia nak buat itu melalui kerajaan tempatan lah. Contohnya dalam kerajaan kita ada, pernah tak dapat saman parking ke? Pernah ke dapat cukai tanah ke, cukai pintu ke? Itulah. Okay, so kamu kena faham, kerajaan pusat ada cukai dan kerajaan negeri ada cukai. Medah asyik kena cukai je kita, dah kerajaan nak dapat mana duit nak buat jalan raya, betul tak? Nak buat sekolah, nak buat UiTM. Okay, from the tax, come from the rakyat lah, betul tak? Kamu, okay, Mena tanya pendapat kamu suka ke bila dicukai? I don't pay taxes. You don't. Yeah. Sebenarnya tanpa kita sedari, dulu kita ada GST, okay? Goods and Service Tax. Okay, kamu cakap kamu tak bayar tax kan? Tapi sebenarnya bila kita ada GST dulu, kamu bayar. Even you buy sebatang pen, dia ada 6% kat situ. 6% tu pergi mana? Pergi kepada pembangunan negara. So macam mana kita nak buat jalan raya? Kamu tahu tak? Kos jalan raya tu daripada situ sampai ke situ je dah makan puluh ratus ribu. So bayangkan, okay, takkanlah kita nak duduk tanpa jalan raya, betul tak? So we need money, okay, and then the money comes from the people lah, from the tax. Itu the main revenue kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, okay. So pada jadual yang ke-10 part 11 state road grant. Kita juga akan dapat, nampak tu, grant untuk buat jalan dekat negeri. Okay. Sebab kadang-kadang kerajaan negeri tak sekaya kerajaan pusat. And then 10 schedule part 11 1 sources of revenue assigned to states. Pendapatan. Ya, betul, pendapatan sangat penting. Kalau tak, macam mana sebuah negeri, even sebuah negara nak membangun. Kamu tahu tak kalau negara luar sampai dia punya income tax sampai 60% from the total income of one person tu. Bayangkan. Because the money is used to develop the country yang kita juga akan rasa. Right? Okay. Ini adalah antara orang kata state list. Okay. State list ataupun orang panggil senarai negeri. Senarai negeri dalam list yang ke-11 ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri berkaitan hal ehwal Islamik, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan, services of local character macam putik sampah, tiang lampu, pelongkangan, pelongkangan dah ya, drainage ya. Okey, public works and water, kerja raya dan juga air, state civil service. Okey, ambil orang kata ambil pekerja. Dia ada juga pekerja. Yang duduk Putrajaya SPA tu dia juga ada juga dekat
kerajaan negeri. Boleh minta buka jawatan. Okey, kerajaan negeri buka. So kamu pun kerjalah dengan kerajaan Kelantan macam tu. State civil service, okey, state holidays, cuti pun. Perasan tak cuti antara negeri-negeri berbeza? Perasan ke tak perasan? Perasan. Sebab apa? Kerana setiap negeri bebas Ya. untuk menentukan bila public holiday dia. Okay, so itu yang berbeza tu. Perasan tak? Kenapa tiba-tiba Johor buat Jumaat Sabtu? Dulu Sabtu Ahad, because hari rest day 2 hari tu pun, hujung minggu tu pun bebas ditentukan oleh state, kerajaan negeri. Okay, creation of offences in respect to any state law, commission of inquiry deal with state law, okay, indemnity deal with state law, maknanya apa-apa hal berkaitan undang-undang dalam kerajaan negeri pun di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Rivering fishing, macam nak memancing dekat sungai, state libraries and museums. Kalau kamu tengok kerja kerajaan negeri tak sama dengan kerajaan pusat kerana diberi tugas masing-masing. Okey, ayah buatlah kerja ni, anak buat kerja yang mudah sikit. Faham tak kelas? Faham tak? Macam kerajaan pusat, dia akan cari pasal apa? Kesihatan, COVID kan? Lagi apa lagi? Vaksin, duit, international relations, apa benda yang sangat-sangat yang sangat-sangat penting lah. Macam kita fikirlah kalau kita sebagai anak study kita tak fikir pasal duit, mana mak ayah nak bayar bil api, bil air, betul tak? So itu yang Medan nak bagi analogi lah antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Alright? Okay, state government administrative machinery, the state constitution. Macam Medan cakap tadi, bukan saja kita ada federal constitution, kita juga ada state constitution. Ruler or governor or yang di-Pertuan Besar. Dalam tu diceritakan tentang sultan, governor ataupun yang di-Pertuan Besar. Okay, exco, macam Medan cakap tadi, exco tu siapa Madam? Kalau dekat parlimen, kita ada kabinet, kita ada wakil rakyat dalam ahli Dewan Rakyat tu, dekat DUN kita panggil exco. Exco ni siapa Madam? Yang membuat kabinet dekat state yang membuat apa? Undang-undang. Dan State Legislative Assembly unicameral. Kalau dekat kerajaan pusat kita ada Dewan Rakyat, Dewan Negara iaitu bicameral. Okay, 2 dewan, tetapi dekat DUN kita hanya ada 1 saja dewan iaitu kita panggil sebagai itulah DUN itulah unicameral. Okay, is people representative and they are elected based on state constituency election. Apa yang pilihan raya di Melaka akan berubah yang akan dibuat ni, dia akan mengubah ataupun dia pilih semula ahli dalam dewan negeri dia dalam Melaka. Tetapi dekat peringkat parlimen tidak akan berubah. Faham tak? Kamu faham tak? Kalau yang tu besar-besaran satu Malaysia, barulah berubah. Kamu faham ke tak ni kelas? Faham. Dia kat Malaysia ni, kalau nanti kamu dah boleh mengundi tau nanti. Kamu akan bila pilihan raya umum nanti yang besar, okay, bukan pilihan raya negeri besar, satu Malaysia, semua negeri ni akan terbubar dan mengadakan pilihan raya. Kamu akan dapat 2 kertas. Okay, 2 kertas undi. Satu untuk kamu pilih YB dekat peringkat kerajaan pusat dan satu lagi untuk kamu pilih ADUN dekat peringkat kerajaan negeri. So ini akan menentukan siapakah pemerintah di negeri dan siapakah pemerintah di kerajaan pusat. Ada kawan Madam yang pusat dipilih Barisan Nasional, negeri dipilih PAS. Ada. Okay, tak semestinya sama because you have to do dua pilihan maksudnya. Okay. State Department, State Public Service and State Agencies and Water Supply, District Officers, maknanya pejabat daerah, pasal tanah dan juga perlombongan. Okay, dia juga ada badan-badan masing-masing. Kalau nak tahu kat mana Madam? Bukannya Wisma yang dekat Kelantan, Kota Baru tu, dia dekat yang sebelah splash tu. Apa namanya? Darul apa? Mana orang Kelantan ni? Darul Naim tu, betul tak? Itu kerajaan. Yes, negeri. Okey. Ni satu lagi nak bagi kamu pening kepala. 40 dah sabar ya. Okey, kerajaan. Medan dah cerita pasal kerajaan pusat, betul tak? Betul ke tak kelas? Betul. Betul. Medan kena cerita tak pasal kerajaan negeri? Dah. Betul.
Ya Allah, rupa-rupanya bawah kerajaan negeri ada satu lagi kerajaan. Kita sangka 2 je peringkat. 3 peringkat. Itulah dia local government ataupun kerajaan tempatan. Pening kepala tak? Banyaknya madam. Itulah kan. Okey, siapa pula ni madam? Inilah majlis daerah. Okey. Okey, beritahu kat madam Naufal. Naufal majlis apa? Ataupun majlis apa kat tempat Naufal? Mesti lalu-lalu nampak dekat tong sampah dia tepek kan? Apa dia? I don't know. I don't know. Duduk kat mana? Hulu Langat. Hulu Langat. Majlis daerah Hulu Langat. Okay, Hulu Langat. Sekejap aku. Okey, lagi boleh beritahu lah siapa lagi? Siapa yang duduk dekat area-area Terengganu? Ada ke orang Terengganu kat sini? Ada. Siapa? Kat mana duduk? Ada. Saya duduk kat Dungun. Dia Dungun. tulis Majlis daerah Dungun ke Perbandaran Dungun? Majlis Perbandaran Dungun, MPD. Dia majlis daerah ni yang paling orang kata tahap yang rendah lah. Bila dia dah naik majlis pembandaran MPPJ, majlis Bandaraya Kelantan, dia ada bandar ni ataupun daerah ni dia ada taraf-taraf dia. So nama dia mungkin berbeza tapi depan tu mesti majlis. Itulah local government, kerajaan yang lebih dekat lagi dengan rakyat, iaitu kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan ataupun local government merujuk kepada satu kuasa pentadbiran di tempat-tempat yang lebih kecil daripada negeri. Kan dalam negeri kita ada daerah, betul tak? Dalam daerah kita ada mukim. Dalam mukim kita ada kampung. Nampak tak bagaimana negara kita disusun? Nampak tak? Takkanlah kamu pasal call Perdana Menteri, hello, sampah saya tak kutip kat depan rumah saya ni. Lepas tu burung gagak banyak. Lepas tu tikus besar kucing. Seekor tu besar anjing. Bila takkanlah kamu nak telefon Perdana Menteri. So that's why this is how our government machinery disusun daripada besar, kecil, paling kecil. Even dalam negeri, dalam kampung kita ada ketua kampung. Betul tak? Betul. Cok borang nak ngesah-ngesah. Betul tak? So itu adalah sebenarnya nak memudahkan rakyat. Okay? Local government usually have some kind of powers, especially in providing public utilities and collect taxes. Okay, dia akan buat lampu jalan dan masa sama dia juga kutip cukai. Habis semua cukai. Tapi itulah sebenarnya penting untuk membangunkan negara. Local government have certain autonomy. Okay, local government mempunyai sedikit kuasa and given the power through devolution process. Okay, memang dia beri kuasa sebab takkan semuanya dia dapat daripada kerajaan negeri lah. Local government is infra-sovereign government. Dia separa berdaulat lah and then subject to the superior government. Walaupun dia berdaulat tapi dia tertakluk kepada kerajaan yang lebih tinggi daripada dia, iaitu state government. State government pula tertakluk kepada federal government. Fikir macam ni lah, datuk, ayah, cucu. Macam tu. Faham tak? Faham. Macam tu lah. Okay, apa itu maksud devolution ni, madam? Pening dah kepala kita orang 1 hari, 3 minggu ni. The statutory granting of powers from the central government of a sovereign state to government at a subnational level such as regional, local or state level. Okay, maknanya pemberian kuasa secara sah daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri-negeri yang berdaulat dekat peringkat-peringkat lebih bawah lah. Maknanya dia turunkan kuasa dia. Okay. Sebab tak semua benda boleh di-cover oleh kerajaan pusat because kerajaan pusat dia kena fokus pada perkara-perkara yang lebih besar di peringkat national and international and then dia sub kuasa tu kepada kerajaan lebih bawah. Okay. The moving of power, nampak pergerakan kuasa ataupun tanggungjawab dari badan yang main tu, utama tu kepada badan di bawahnya. Contohnya daripada kerajaan pusat ke kerajaan negeri. The power dissolve may be temporary and ultimately reside in central government. Tapi siapa yang betul-betul punya kuasa adalah kerajaan pusat. Dia boleh maknanya orang kata tarik balik ke apa ke. Alright, macam tu.
Okay, local government di Malaysia, kerajaan tempatan di Malaysia macam majlis apa tadi, Perbandaran Dungun. Macam Medan masih lagi majlis daerah Besut. Sebab Besut is not as big as Dungun. Even kalau yang Perbandaran, Bandaraya, macam contohnya Melaka, dah majlis Bandaraya Melaka. Why? Kita tengok kepada kepadatan penduduk dan bagaimana fasiliti dia. Begitu juga dengan KB. KB tu padat ya. Tak silap Medan dia ada rakyat berapa juta tu. Sangat padat. That's why Kota Baru sangat-sangat jam. Dan dia bukan lagi taraf daerah. Dia taraf bandaraya. Terengganu pun, Kuala Terengganu bandaraya ke apa? Kuala Terengganu. Kelas, dia kecek sore ke ni? Ada. Orang diam je. Okay, local government is the lowest level in the system of government in Malaysia. Cucu. After federal and state. Lepas datuk dan ayah. Okay. It has the power to collect taxes. Dia ada kuasa untuk mengutip cukai in the form of assessment tax. Assessment tax ni cukai pintu lah. Untuk membuat undang-undang dan peraturan in the form of bylaws. Undang-undang kecil lah. And to grant licenses untuk memberi lesen kepada peniaga. Permit atau untuk kepada apa-apa perdagangan di dalam area dia lah. Ianya juga ada kuasa atau berfungsi untuk memberi basic amenities. Memberi keperluan asas, collecting and managing waste, kotak sampah, dan pasal garbage lah, sampah-sampah dan waste lah. Sanitasi, as well as planning and developing the area under its jurisdiction. Jurisdiction ni bidang kuasa. So dia boleh buat apa-apa saja selama mana benda tu berada dalam bidang kuasa dia. Local government in Malaysia is also known as local authority. So you can use both terms. Local government and local authority are generally under the exclusive purview of the state governments. Dan kerajaan negeri, macam kita belajar tadi, atau kerajaan tempatan, local authority and local governments adalah di bawah state government dan diketuai oleh civil servant with the title Yang Dipertua. Dalam majlis daerah dia akan satu ketua. Ketua dia ni penjawat awam je, tapi kita panggil dia Yang Dipertua ataupun presiden lah. Dia dalam satu office tu, kalau kamu pergi majlis daerah, kamu pergi, ada ditepek lah kat situ, dia tampal. Ini Yang Dipertua, yang paling tinggi sekali kat situ. Tapi tak bermakna dia raja, dia semua sebenarnya adalah penjawat awam. The operation of local government in Malaysia is subject to the Local Government Act 1976. Even local government dia ada akta dia yang khusus, yang dibuat pada tahun 1976, dan akta ini adalah akta daripada Parlimen, dan dia menceritakan tentang bentuk, struktur organisasi, fungsi dan tanggungjawab majlis daerah itulah, pihak berkuasa tempatan. Dan menteri yang menjaga local government, kita ada Ministry of Housing and Local Government in charges all local government di Malaysia. Inilah dia jaga. National Council for Local Government as consultative committee, dan dia ada satu komiti yang merunding lah, membincangkan, iaitu NCLG. Alright. So ada yang ni yang Medan cakap tadi, jenis-jenis local government yang ada. Yang paling tinggi sekali adalah City Hall, Majlis Bandaraya ataupun Dewan Bandaraya. Contohnya macam DBKL. Because KL is a very big, betul tak? Dia ada income yang sangat banyak. So Dewan Bandaraya satu je kat Malaysia, iaitu Kuala Lumpur. Tak pastilah kalau ada lagi, sebab kalau ada dapat compete dengan KL, dia akan jadi City Hall. And then Municipal Council ataupun Majlis Perbandaran seperti Ampang Jaya. Macam bandar yang up sikit, dia naik pula taraf dia perbandaran. And then Rural Area, Majlis Daerah Hulu Selangor. So maknanya, dan ini adalah 3 jenis dia, Special and Modified Local Authority. Dan di bawah dia adalah Corporation Development Board, pihak kuasa tempatan, Putrajaya Corporation. Yang ni kalau sesuai untuk yang itulah wilayah persekutuan tu. So siapa yang berada dalam dia, dia ada presiden, macam mana cakap Yang Dipertua, dan dia ada councillors.
dia boleh ada kuasa untuk membuat undang-undang, dan ada department pula yang ni, yang Mida pernah pergi kan. Ni tanah, tanah kat situ ya. Pasal apa? Oh, pasal okey kat situ dia ada pula department dalam tu, okey. Nanti kalau kamu dah dewasa, dah besar, nanti kalau kamu kena pergi kan, kamu akan tengok. Okay, local government staff, the personnel are appointed by the council, closed system of appointment. Macam mana nak kerja kat situ? Dia ada sistem dia. Okay. So, apakah fungsi local government? Diberi kepada 2, obligatory functions and then discretionary functions. Satu, yang pertama ni fungsi yang betul-betul wajib, yang diwajibkan oleh undang-undang seperti tentang bangunan dan maintenance of harta-harta awam ni lah. Okay. Macam, pernah nampak tak orang accident langgar tiang api? Pernah nampak tak tiang api tu menjadi patah macam tu? Pernah tengok tak? Benar. Nampak tak macam bunga tanam? Pernah tak? Cantiknya. Biasanya kat roundabout ke apa ke. Benar. Dia kena jaga benda-benda macam tu. Dia ada satu unit. Betul perasan tak bila musim kemarau, lori pun datang duk siram lah pokok-pokok tepi tu. Perasan tak? So, orang kata unit keceriaan. Ada juga unit penangkapan. Dia nangkap lah lembu, kambing, ayam yang berkeliaran. Sebab dia nak jaga tempat dia. Itu orang kata dia kena maintain lah. And then itu yang wajib dia buat. Yang kedua, yang atas budi bicaranya. Ataupun kita panggil sebagai discretionary functions. Tidak wajib oleh undang-undang, tetapi depends kepada kecekapan local government tu. Sometimes mungkin tanam bunga tu tak wajib, betul tak? Tapi bayangkan, seronok tak kita kalau pergi jalan raya dengan rumput naik sampai sedepa, ada ular anaconda dalam tu, nak ke? Tak ceria, tak cantik. Kamu tahu tak, kalau kat Melaka, kalau rumah kamu semak sama, boleh kena saman. Sebab apa? Takut ada ular, lepas tu kamu tinggal rumah tu, kamu tak ada. Ular tu masuk rumah jiran, boleh kena saman. And even kat Melaka, dia ada satu ni, even dia suruh tau. Kamu tahu tak ada Eye on Malaysia tu, Eye on Melaka tu, kan? Naik atas tu, rupa-rupanya nampak bumbung rumah orang ni kotor. Jadi, menteri masa tu, suka Melaka tak boleh tahu, dia jenis suka membersih-bersih ni, dia cuci bumbung sebab nanti nak naik Eye on Melaka tu nampak bumbung kotor. So tengoklah kepada kecekapan local government, okay, untuk memastikan maju tak tempat dia tu, daerah dia tu, nanti boleh naik pangkat. Macam ni. Okay. Kalau biasa-biasa majlis daerah. Macam Mida duduk majlis daerah. Tahulah Mida duduk tempat yang biasa-biasa je. Kalau duduk majlis perbandaran tu up lah maksudnya. Oh, bandar sibuk ni. Kalau duduk dekat majlis bandaraya ataupun Dewan Bandaraya ni, lagilah up. So it depends kepada kecekapan local government tu untuk meningkatkan dekat tempat dia. So secara conclusionnya dah habis dah. Okay. Terdapat beberapa level kerajaan dan pembentukan kerajaan depends kepada sistem yang kita amalkan. Okay. Dan jentera-jentera pentadbiran kerajaan ini membantu dalam melaksanakan polisi kerajaan dan adalah satu bahagian yang memang sangat penting dalam kerajaan. Okay. Government machinery given the powers to implement the government policies. Okay. So bila negara kita buat dasar, inilah badan-badan yang akan melaksanakan dasar tu. Kalau tak dasar, tinggal dasar je. Kalau tidak ada pelaksana seperti jentera pentadbiran yang Medan dah cerita tadi. Okay. The powers of government and its machinery subject to the constitution and laws. Dan sekali lagi tekankan kuasa kerajaan dan jentera-jentera pentadbiran kita belajar tadi tertakluk kepada perlembagaan dan undang-undang. Sebab tu kita kata apa? Kita demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. So ke mana pun kita perlu mengikut perlembagaan. Sekian, terima kasih. So class, do you understand? Fahamkah kamu? Is there? Faham, Madam. Nak tanya. Boleh. Tanya. Kalau PTD duduk bawah yang mana? PTD. Pegawai Tadbir Diplomatik Kerajaan Pusat. Kalau pegawai tadbir negeri duduk di bawah kerajaan negeri. Dia ada 2 pegawai tadbir. Pegawai tadbir diplomatik
dekat. Pegawai takbir dia akan duduk kerajaan pusat. PTN, pegawai takbir negeri, dia ada kerajaan negeri dia. Okey, faham tak Afi? Apa? Faham. Okey. So kalau kamu nak minta, kalau kamu isi SPA apa tu, Suruhanjaya Pilihan Perkhidmatan Awam, kamu akan dapat dekat, kalau duduk kat Putrajaya maknanya kamu di bawah kerajaan pusat. Kalau kamu duduk macam ada salah seorang pensyarah kita ni, dapat pegawai takbir negeri, beberapa pelajar medium, dia duduk dekat Majlis Daerah Jeli, Majlis Daerah apa-apa semua tu, ataupun dekat Kota Baru tu, dia di bawah kerajaan negeri. Okay. Alright, lagi? Ada apa-apa pertanyaan lagi? I have a question. Yes, Naufal. The taxes we pay, the different taxes go to different level of government. So dia ada jenis-jenis tax. Okay, so yang tax yang biasa kita dengar contohnya macam GST. Yang itu federal punya state. Okay, kita juga ada SST. Contohnya kamu makan dekat Secret Recipe dia ada. KFC ada tak tax? Yang tu go to federal. But biasanya kita taklah membayar cukai sangat kalau dekat peringkat bawahan ni. Cuma kalau katakan Naufal tiba-tiba nak buat bisnes and then tiba-tiba Naufal buat macam mana Naufal nak tampal banner. Betul tak banner? Banner tu memerlukan kelulusan daripada kerajaan tempatan. So Naufal kena bayar permit. Dia tax tak banyak. Ataupun Naufal pergi parking, masuk duit kan? Itu antara ni lah. Tax tu tak banyak sangat, cuma cukai pintu lah. Dulu masa zaman media kecil, ingat lagi ada cukai television, ada cukai radio. Sekarang dah tak ada dah lah. Okay. So, it depends on the what level of government yang impose that cukai, ke situlah cukai tu akan pergi, Naufal. Okay. Alright. So, katakan kena compound, kena claim kereta. Siapa yang claim Majlis Daerah? Duit yang 200 tu kan, kena claim ke murah 100, 200. Yang tu akan sampai dapat ke Majlis Daerah. Ataupun buat pinjaman PTPTN. Ada tak? Ada tak buat pinjaman PTPTN? Ada tak? Saya tak. Kalau ada tak stamp hasil? Ada. Stamp hasil tu, hasil, nama pun hasil revenue akan pergi kepada kerajaan pusat. And that is how things work lah. Alright, faham? Faham. Okay. Apa-apa lagi pertanyaan tak? Madam. Ya. Madam, yang civil servant tu, yang dipertua tu ada dekat setiap negeri ke setiap daerah? Setiap majlis daerah. Dia akan ada ketua dan ketua dia kita panggil sebagai yang dipertua. Dan ingat lagi kat besut ni hari tu yang dipertua ni nak kena tembak. Kena tembak depan rumah. Sebab adalah tu orang yang macam faham tak puas hati apa benda. Tak tahulah kisah apa kan. Dia ada setiap majlis daerah tu ketuanya kita panggil yang dipertua. Tapi dia sebenarnya penjawat awam je. Okay? Faham tak Aiman Nadia? Dia ada kat setiap majlis local government tu. Faham. Bos dia lah kat situ. Okay. Afi ada nak tanya lagi? Madam. Local government ni macam mana dia dipilih? Itulah yang macam dia cakap tadi, dia closed system. Okay. Kamu kena faham local government bawah kerajaan negeri. Nanti dia akan ada buat keluar jawatan. Ada kekosongan dan interview apa semua dikondak di level kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri yang memegang ataupun salah satu jurisdiction kerajaan negeri macam yang ditunjuk tadi adalah menjaga local government. Kejap. Saya daripada kan ada air, ada apa tadi kan yang ni. Nampak tak? Salah satunya yang nombor 1, 2, yang keempat local government. So kerajaan negeri yang akan menjaga. So faham tak? So penjawatan apa-apa kerajaan negeri akan sub ke local government and then mereka pilih. Tapi most probably kerajaan negeri lah yang akan mengambil pekerja untuk letak kat local government ni. Faham tak? Sebab dia di bawah kerajaan negeri. Okey, ada apa-apa lagi tak? Ada, cuba tanya madam. Tadi madam state kita ada federal government. Yes. Kita ada state government. Yes. Baru kita ada local government. So state government tak 100% rely on government, on federal government kan, because dia ada parties dia kan.
Yes. Okay, Tapi itulah yang kamu kena tengok tu. Kejap Madam tunjuk kat kamu ya. Dia ada jurisdiction list. Sekejap Madam tunjuk pada kamu satu. Nak bagi kamu faham. Institution. Images. Okay, so Madam. Inilah. Okay, kejap. Okay. Dia macam ni tau. Okey, kerajaan negeri ni, Allahu Akbar. Sebenarnya tak apa. Okey. Oh, mana Okey, nampak tak kat sini? Nampak tak? Dia macam ni. Kenapa kita buat macam ni? Supaya masing-masing dapat fokus kepada kerja masing-masing. Okey, faham tak? Okey, so parlimen dia bagi tugas kat sini. State list dia bagi tugas kat sini. Yang tengah-tengah ni dua-dua yang boleh pegang. So macam yang cakap tadi kan. State list dia ada tugasan dia yang tersendiri supaya dia tak kacau federal. Federal pula ada tugasan yang dia ada sendiri supaya dia boleh fokus. So masing-masing ada tugas, tetapi ada beberapa perkara yang maknanya state list ni dia kena jangan konflik dengan dekat bahagian parlimen. Contohnya ya, bahasa Melayu adalah bahasa apa? Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. tak boleh lah, jangan ni. Ataupun ni lah, public holiday. Federal, dia pun cara juga pasal public holiday. Katakan dia nak buat 31 Ogos, Hari Merdeka kan, Hari Merdeka untuk Malaysia, betul tak? Federal dah buat macam tu. And then state list kata tak nak lah buat 31, tak boleh. Kena ikut lah. Faham tak? Tetapi katakan satu Malaysia ni tak cuti pun hari keputeraan Sultan Terengganu ke Sultan Kelantan ke macam baru-baru ni kita cuti kan. Tak apalah. Tapi state list kata negeri dia akan ni. Dia hanya buat kuasa dalam negeri dia saja. Tetapi apa-apa pun janganlah sampai melanggar yang ni. Faham tak? Nampak tak ni? Concurrent list ni. Faham. Dia macam ni. Dia dalam perlembagaan dia bagi dah siap-siap macam jadual roster macam okey yang ni menyapu macam kita lah, yang ni menyapu, yang ni susun ni supaya ni tapi janganlah kamu lawan pula sampai jadi konflik. Itu yang kita tak nak. Kenapa diberi tugas macam ni? Supaya tidak berlaku konflik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tapi sebenarnya kenapa diberi tugas masing-masing? Supaya masing-masing boleh fokus pada kerja untuk pembangunan negara. But then ini federalist ni dekat bahagian negara, yang ni dia jagalah negeri dia. Okey, faham tak? Faham tak kelas? Tadi apa tak? Madam jawab soalan ke tak ni? Cakap geria lah. So tadi apa soalan kamu tadi tu? Boleh tak? Soalan saya kan tadi kita ada state government kan. So in case after election state government tu tukar. So ada effect kat local government or dia remain macam tu? Of course. Contohnya macam PAS. PAS punya pentadbiran dekat negeri Kelantan dengan pentadbiran Barisan Nasional kat Pahang, kamu rasa beza ke tak beza? Beza. Mesti beza. Okey, tapi tak nampak ketara sangat. Okey? Ataupun DAP kat Pening, kamu rasa beza tak? Mesti beza sebab dia ada style dia sendiri, betul tak? Dia ada culture dia sendiri, betul tak? Contohnya segi apa media yang berbeza. Okey, contoh macam kat Selangor, dia pun sub kepada apa alam flora ke apa benda untuk ni. Yang ni pula kata kita nak fokus pada yang ni. Sebab itulah kalau kamu tengok setiap negeri tu pembangunan dia berbeza. Betul tak? Kenapa air kat Kelantan kotornya amat slownya, tapi air dekat Pahang bukan main bersih, bukan main ni lagi. Nampak tak? Kamu nampak tak perbezaan tu? Kenapa mas kahwin dekat Kelantan banyak ni, mas kahwin kat Selangor banyak ni, mas kahwin dekat Terengganu banyak ni? Sebab mas kahwin juga ditentukan oleh bahagian agama. Dan agama adalah di bawah kerajaan negeri. Berbeza. Yes, berbeza kerana yang mentadbirnya adalah satu entiti lain pula. Dan even kalau sama parti pun, PAS Kelantan tak sama dengan PAS Terengganu. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. So it's memang berbeza lah. Efeknya sejauh mana efeknya, tak adalah sejauh mana efek. Tapi sometimes tu yang kita kata tadi, local government ni tadi, dia ada satu macam sejauh mana dia kompeten, cekap untuk menguruskan negeri. So kita akan tengok lah.
Oh negeri ni ditadbir macam ni, oh macam ni. Oh ni macam ni, oh ni macam ni. Faham tak? And now pilihan raya negeri Melaka, negara Melaka akan menilai lah sebab dia dah rasa Barisan Nasional punya pentadbiran, dia dah rasa pentadbiran Pakatan Harapan, and then so now the rakyat has to choose which one they think the best for them. Okay, faham tak kelas? Menjawab soalan tak, madam? Menjawab, madam. Berbeza dah ada kesannya. Tak sama, okey? Tapi tak adalah berbeza sangat. Kita kan rakyat Malaysia, tak adalah kita buat lain benar. Kalau kita pergi mana, Terengganu lain, Kelantan lain, tak adalah lain sangat kan. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Kamu dah faham ni. Tak apa, terbuka je soalannya. Madam. Madam boleh tolong ulang balik tak yang capitation grant tu? Capitation grant. Okey, tak apalah, mana cari nota lain. Capitation grant. Mana cakap dah. Okay. Right. So, madam beri Okay, madam beri nota kat sini. Okay, baca. Nampak tak? Apa itu capitation grants? Capitation grant di bawah artikel 109 adalah bayaran wajib secara annual, secara secara tahunan daripada federal government kepada setiap negeri berdasarkan kepada populasi kerajaan negeri, populasi sesebuah negeri itu. Okay, so these grants are discretionary and are as much influenced by fiscal policy as by political consideration. Macam tu macam cakap, dia akan kira berapa orang rakyat dalam satu negeri tu, dan dia akan bagi berapa macam satu kepala okey. Population of Malaysia based by state lah. Okey, tunjuk kat kamu So maknanya kalau rakyat negeri mana agak-agak paling ramai sekali agak-agak? Siapa yang tengok tu. Ya Allah, cuba kita lihat yang mana paling ramai. Okey. Ya Allah, Wikipedia ni. Okey. Okey, paling ramai sekali nampak ni. Mana? Johor. Tengok paling ramai. Selangor. 4 juta lebih. Dia bukan apa, sebab Selangor kan maju daripada negeri lain. Selangor adalah negeri yang paling kaya kat Malaysia ni. Orang akan pindah sana lah. Johor. And then Sabah, Sarawak. Yang ni sebab besar kan. Perak, Kedah. Okay. Kuala Lumpur, Penang, Kelantan, Pahang. Terengganu sikit tak sampai 1 juta pun. Patutlah kita macam tak berapa media duk besar kan. Negeri Sembilan, Melaka, Perlis. Patutlah kes Perlis 4 orang, berapa orang. COVID dia rakyat pun tak ramai. So, kerajaan pusat dia akan bagi duit. Tok akan bagi duit ke ayah berdasarkan berapa orang pula anak ayah tu. Faham tak? So, kita tengok capitation grant. Malaysia 2020. Dia darab dengan berapa sen. Okay. So, biasanya daripada 100,000 orang pertama, dia akan bagi RM20. And then 150 lepas tu, dia akan darab dengan RM10. So, itu maksudnya. Okay. Duit berapa? RM20. So, banyak tak kalau RM20? Yelah nak buat jalan, nak tolong-tolong menguruskan rakyat tu, dia bagi duit pula. Faham tak? Capitation grant ni. Ni dia ada dia punya Capitation Grant Act 2002. Maksud dia apa tu madam tadi tu? Boleh madam terangkan? Maksudnya kerajaan pusat akan bagi duit kepada kerajaan negeri berdasarkan berapakah rakyat di sesebuah kerajaan negeri itu. Okey. So maksudnya kerajaan pusat ni bagi juga duit kepada kita. Bukanlah kerajaan negeri ni menyorong kita sendiri. No, kita dapat duit daripada atas juga. Why? Sebab cukai-cukai yang kita bayar tu pergi pada kerajaan
pusat. So kerajaan pusat turunkan pula pada kita. Ni dia. Okey, kalau kamu nak tengok. Okey, dia akan berilah. Memang wajib beri ya. Nampak ni. RM30. Ya, RM72, lepas tu RM10, lepas tu RM10.80. Ni duit-duit ni lah digunakan untuk membangunkan supaya rakyat rasa pembangunan tu. Ya. Ni. Ya. Madam. Yang ni Menteri Kewangan lah bertanggungjawab ni. Dia macam ni, dia ada akta perbekalan lah. Ni macam duit wajib beri. Faham tak? Macam kekok mana pun. Yalah Menteri Keuangan lah sebab dia yang menjaga keuangan negara. Tapi benda ni bukan nak kata. Bukan dalam bajet. Benda ni wajib beri. Kekok mana pun. Faham tak? Wajib beri setiap tahun. Tapi Madam pernah dengar lah. Madam pernah dengar. Ini pensyarah Madam yang cakap. Kadang dia beri macam ni lah. Malahan Madam cerita nak dengar ke? Nak dengar ke tak dengar? Nak dengar. Madam. Ya. Tak payah dengar, tak payah cerita lah. Okey, habis kelas. Katakan kalau pasal politik kan. Contohnya macam ni. Macam, okey, kerajaan pusat siapa? Katakan siapa? Parti A. Betul tak? Lepas tu kerajaan negeri mungkin ada A, ada B, ada C. Betul tak? Betul tak? So yang tak geng dia bagi. Yang geng dia bagilah bulan 1. Dia beri tapi dia bagi bulan 1 so dapat duit tu. Tapi yang tak geng dia B dengan C dia bagi lah bulan 10, bulan 12. Faham tak? Faham tak? Sebab tak geng sangat. Jadi jangan lambat. Tunggulah duit. Macam ni lah Tok bagi kat anak kesayangan dulu. Yang tak sayang sangat tu nantilah ayah bagi sama banyak je tapi bagi bulan 10. Mana nak dapat bulan 1 ke bulan 10? Orang lain dah guna, dah beli baju raya, kita baru nak cari baju raya, dah habis. Betul tak? Betul. Macam tu. Dia ada juga macam political consideration tu. Nampak ni? Nampak tak? Duit fiscal policy ni maknanya polisi keuangan fiskal ataupun political consideration. You are not my team. So kita bagi lambat sikit. Dia beri tapi lambat sikit lah. Faham tak? Seksa sikit lah. Okay, so Madam rasa cukup lah kot kan? Ke ada lagi nak tanya? Kelas? Okay lah, dah lah. Okay semua. Terima kasih kerana sangat aktif bertanya. Tengoklah tu. Okay. Dan Madam harap kamu semua belajar banyak benda. Okay. Memahami sistem kerajaan kita. Okay semua. Madam akan recordkan. Nanti kamu follow the recording. Okay. Kita jumpa minggu depan. Alhamdulillah untuk next chapter. Chapter 5. So that kita boleh habiskan syllabus lah. Tapi yang paling penting sekali kamu kena faham betul-betul. Alright. Tak faham tanya je Madam. WhatsApp ke apa pun. Okay. Madam akan menjawab dan membalas. Tapi kalau kamu WhatsApp dalam grup pun lagi bagus supaya kawan lain pun dapat baca. Alright? Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Alright. Thank you, Madam. Bye. Thank you, Madam. Thank you. Bye. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye. Thank you, Madam. So